Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fazila binti Husin dan nama matrik I21205719. Okey, pada hari ini saya ingin menerangkan tentang business concept development, iaitu business idea yang telah kami pilih untuk perniagaan kami dan kami jalankan. Okey, untuk permulaan saya ingin menerangkan tentang pengenalan dan latar belakang syarikat kami. Okey, kami memilih Trio.co kerana kami menjalankan perniagaan ini 3 orang, iaitu saya dan rakan saya iaitu Khadijah dan Atira. Okey. Untuk perniagaan yang kami pilih pula adalah perniagaan daging wagyu. Okey, kenapa kami memilih daging wagyu adalah kerana kami mendapati daging ni sangat popular di kalangan anak-anak muda sekarang, sebab mereka suka mencuba benda yang baru dan mereka viralkan di media sosial. Okay, daging wagyu ni sebenarnya kita dah tahu kewujudan dia dah lama. Tetapi dalam 2 ke 3 bulan lepas, saya mendapati banyak TikTokers dan Insta famous yang mereview daging ni. Dan ramai masyarakat yang teruja untuk mencuba bagaimana keenakan daging ni. Okay, untuk daging wagyu ni kita semua mesti pernah dengarkan nama daging wagyu, dan ada sesetengah masyarakat yang bila dia dengar je nama daging wagyu ni, diorang tak akan berani nak cuba beli sebab diorang tahu daging wagyu ni adalah daging import yang sangat mahal disebabkan teksturnya dan kualitinya yang sangat tinggi. Okey. Syarikat kami mendapat inspirasi untuk menjalankan perniagaan daging wagyu ni adalah kerana kami terinspirasi dengan salah satu gerai yang berada di Bukit Bintang, yang kalau kita tengok di media sosial, gerai ni sangat popular kerana dia telah direview oleh ramai artis dan ramai TikTokers yang famous, disebabkan mereka menjual daging ni dalam kuantiti yang sedikit berbentuk stick, tetapi dengan harga yang murah, kurang dari RM20, tidak silap saya. Okey. Disebabkan mereka menjual dengan harga yang murah, ramai masyarakat yang boleh mencuba keenakan daging ni. Tetapi kenapa kami memilih juga untuk menjual daging wagyu ni adalah kami mendapati hanya di Bukit Bintang sahaja yang menjual dengan harga yang murah dan tidak ramai peniaga yang sanggup mengambil risiko untuk menjualnya di negeri lain selain di Kuala Lumpur. Dan kami telah berfikir dan ingin menjalankan perniagaan dan membuka perniagaan kami di setiap negeri supaya masyarakat boleh mencuba tanpa perlu pergi ke Kuala Lumpur sahaja. Mungkin ramai para peniaga yang tidak sanggup mengambil risiko untuk menjual daging ini di setiap negeri adalah kerana kos bahan mentahnya yang sangat mahal dan harganya yang sangat tinggi. Okey, bagi kami pula, kami sanggup mengambil risiko untuk menjual daging ni adalah kami percaya bahawa kos bahan mentah sememangnya mahal, dan kami juga percaya bahawa pulangannya juga adalah lumayan. Disebabkan ramai peniaga yang tidak berani mencuba untuk menjual daging ini, kami percaya saingan kami juga tidaklah ramai, dan sebab tu kami sanggup menanggung risiko untuk menjual daging ini. Kenapa daging ini dijual dengan harga yang mahal? Daging ini dijual dengan harga yang mahal adalah daging yang diimport, iaitu daripada negara asalnya adalah Jepun, dan nama wagyu itu diambil adalah gabungan daripada wa itu sendiri berarti Jepun dan yu berarti lembu. Jadinya dia adalah salah satu baka lembu Jepun yang pada dahulunya adalah digunakan untuk membantu dalam penanaman padi dan dipilih kerana ketahanan fizikalnya yang sangat tinggi. Dan sekarang daging ni bukan sahaja diternak di Jepun, lembu ni bukan sahaja diternak di Jepun, tetapi dia diternak di negara seperti New Zealand, Australia dan Amerika Syarikat. Wagyu ni dia telah diberi makanan yang lebih canggih daripada lembu-lembu yang terdapat di
Malaysia ataupun lembu-lembu yang berbaka biasa. Daging wagyu ni dia telah diberi makan seperti jagung, bijirin, herba alfalfa, bali dan jerami gandum. Dan daging wagyu ni dia mempunyai khasiat dia yang tersendiri, iaitu mengandungi kandungan asid lemak omega 3 dan omega 6. Daging wagyu juga bebas daripada antibiotik, hormon dan kimia. Dan daging ni juga dia digolongkan kepada 4 baka, iaitu Japanese Black, Japanese Brown, Japanese Pool dan Japanese Shorten. Daging wagyu terutamanya terkenal dengan teksturnya yang halus seperti yang saya cakap pada awal pengenalan tadi. Dan dia mudah dimasak dalam tempoh yang sangat singkat. Dan walaupun kita masak dalam tempoh yang sangat singkat, tapi kita akan mendapati teksturnya sangat lembut berbanding dengan daging biasa. Ia dikhususkan dari pelbagai grade, iaitu bermula daripada grade kosong. Walaupun bermula daripada grade kosong, tetapi kita akan mendapati bahawa grade kosong tu daging dia adalah, bila kita bandingkan dengan daging tempatan, dia adalah lagi lembut. Dia dibahagikan antara grade 0 sehingga grade 9. Dia bergantung kepada lapisan lemak tak tepu di antara daging tersebut. Grade ni dia membantu untuk kita mengenal pasti mutu daging bergantung kepada marbling dalam daging tu. Jadinya harga juga akan berbeza mengikut grade-grade tersebut. Bila lebih tinggi grade dia, maka lebih bermutulah daging tersebut. Daging ini dijual dengan harga ratusan ringgit ataupun ribuan ringgit mengikut kilogram daging tersebut, dan dia mengikut mutu daging yang telah dipilih dari grade 0 sehingga grade 9 tadi. Okey, kalau dulu kita hanya boleh tengok daging wagyu ni dihidangkan di atas meja menteri atau kenamaan-kenamaan yang tertinggi. Tetapi sekarang masyarakat biasa juga boleh merasai daging wagyu yang akan kami keluarkan kerana kami ingin meletakkan harga yang berpatutan dan mampu milik untuk semua masyarakat. Kami datangkan daging wagyu ni dalam 2 bentuk, iaitu frozen dan ready to eat. Bila kami datangkan daripada 2 bentuk, jadinya masyarakat boleh memilih sama ada ingin makan di kedai kami ataupun balik rumah baru panaskan sendiri. Harga yang kami tawarkan pula adalah dari RM15 ke RM20 berdasarkan perisa dan sos yang dipilih oleh pelanggan itu sendiri. Okey, untuk developing business idea pula, iaitu membangunkan idea perniagaan. Okey, kami telah menjalankan 7 konsep untuk membangunkan idea dalam perniagaan kami, iaitu yang pertama, set aside time to brainstorm ideas, iaitu sediakan masa untuk menyumbangkan idea. Maknanya kami akan bersepakat, saya dan dua orang lagi rakan kongsi saya, itu ahli perniagaan saya, bersepakat untuk menjalankan perniagaan daging wagyu setelah kami berbincang dan meneliti bahawa daging ni sekarang popular di kalangan masyarakat Malaysia. Dan yang kedua adalah consider what you think interest you first. Pertimbangkan perkara yang menarik. Dan bagi saya juga daging wagyu ni adalah salah satu benda yang menarik kerana sekarang ia popular dalam kalangan masyarakat setelah diviralkan di media sosial. Sebab dulu kita hanya boleh tengok daging wagyu ni dihidangkan di meja kenamaan, tapi sekarang pelbagai lapisan masyarakat boleh merasai daging wagyu kerana harga yang ditawarkan adalah mampu milik. Dan yang ketiga adalah consider what things are need in society. Pertimbangkan perkara yang diperlukan dalam masyarakat. Okey, perkara yang diperlukan dalam masyarakat adalah harga yang rendah. Kerana dulu bila kita tengok daging wagyu ni, orang tak berani nak beli sebab
dia dijual dengan harga ratusan ke ribuan ringgit mengikut kilogram. Dan sekarang kita boleh menjual dalam kuantiti yang sedikit, tetapi harga yang berpatutan, yang mampu dibeli oleh setiap lapisan masyarakat. Dan yang keempat, check out existing trends frozen food. Okey, kita semua sedia maklum sekarang frozen food sangat popular di kalangan masyarakat, sebab tak semua masyarakat yang diorang beli, diorang nak makan waktu tu tak. Kadang diorang beli untuk buat stok kat rumah. Bila time boring ke, bila time rasa bosan, tak pun rasa lapar, waktu tu baru diorang rasa nak makan. So diorang boleh jadikan bekalan waktu beli, dan jadikan bekalan waktu diorang bosan kan. Okay, dan yang kelima adalah consider your own needs. Pertimbangkan keperluan anda juga. Okay, bila kami pertimbangkan keperluan kami juga, adalah keperluan kami, kami juga menyukai, kami sebagai peniaga juga, setelah merasai keenakan daging wagyu, terus kita rasa okay, bila selera kita sedap, kita nak jual kat orang pun benda yang kita rasa berbaloi. Okay, dan yang keenam adalah learn from others people. Okay, kami juga belajar daripada syarikat-syarikat yang telah membina nama dalam perniagaan. Dan yang terakhir sekali adalah write out a list of your many ideas. Okay, setiap kali ada idea baru yang timbul, kami akan listkan dan kami akan membuat penambahbaikan dari semasa ke semasa. Okey, untuk pengenalan itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya, iaitu Siti Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Khadijah binti Sa'ari, nombor matrik I21205718. Okey, saya akan menyambung tentang analisis SWOT. Okey, maksud analisis SWOT ini adalah dia ada 4, iaitu kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman. Oleh itu, analisis SWOT adalah teknik untuk menilai keempat-empat aspek perniagaan kami. SWOT, SWOT diambil daripada bahasa Inggeris. Okey. Yang pertama adalah S, strength, iaitu kekuatan. Okey, kami ingin menerangkan tentang kekuatan perniagaan kami. Produk yang kami keluarkan adalah daging wagyu. Daging wagyu sekarang ini sudah viral di kalangan masyarakat. Dan hal ini kerana masyarakat sekarang suka mencuba makanan-makanan yang baru serta trending. Kami juga menawarkan dengan harga yang rendah serta mampu milik. Harga wagyu stick kami berharga RM10 sebatang. Itulah kekuatan daging wagyu kami. Okey, kedua adalah weakness, iaitu kelemahan. Kelemahan kami ialah kami menyediakan daging wagyu stick dengan kuantiti yang agak sedikit, kerana bahan mentah yang kami peroleh susah untuk didapati dengan harga yang agak murah. Okey, yang ketiga adalah opportunity, iaitu peluang. Peluang yang kami boleh ceburi ialah dengan kami punya produk mempunyai kurang persaingan dalam perniagaan, kerana tidak ramai yang menjual daging wagyu ataupun wagyu stick di dalam pasaran sekarang. Jadi kami memilih untuk menjual daging wagyu ataupun wagyu stick untuk terus mengembangkan perniagaan kami. Okey, yang seterusnya adalah threat, ancaman, iaitu yang terakhir. Ancaman yang kami hadapi ialah untuk memperoleh bahan mentah agak sukar, kerana harga bahan mentah yang kami peroleh adalah harga yang agak tinggi sedikit. Selain itu, makanan
makanan Wak You Stick ni tidak akan menjadi fenomena yang berterusan, kerana rakyat Malaysia akan membeli pada masa tertentu sahaja. Contohnya, sebagai contoh, apabila daging Wak You ni trending, maka ramailah pelanggan yang akan hadir di kedai kami untuk membeli. Jika sudah tidak trending ataupun viral, maka kuranglah orang. Jadinya dengan kami menggunakan analisis SWOT tadi itu, kami dapat memanfaatkan sepenuhnya hasil yang ada untuk keuntungan organisasi. Seperti kami dapat mengambil daripada kekuatan. So jadinya kami juga dapat mengurangkan kegagalan dengan memahami apa yang kurang dan menghilangkan bahaya yang mungkin akan membuatkan kami tidak sedar ataupun tidak dapat mengenal pasti kelemahan perniagaan kami. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Atira binti Muhammad Idil Fitri. Nombor metrik I212. Dia akan sambung bahagian pemasaran. Okey, pemasaran dalam bisnes kita mestilah mempunyai target pasaran supaya kita tahu bisnes kita ni, kita buat bisnes ni nak target siapa yang beli. Okey, yang pertama adalah menggunakan kekemasan dalam produk, dalam menghasilkan produk. Kekemasan ataupun packaging di dalam strategi pemasaran produk makanan sangatlah memberi peranan yang penting untuk menarik perhatian customer untuk membeli. Sekiranya packaging cantik, so pelanggan akan tertarik untuk membeli produk kita. Dan tertarik dengan kita punya packaging, kekemasan kita, cara kita hias kita punya packaging. Dengan itu adalah salah satu cara untuk menarik perhatian pelanggan untuk membeli. Okey, yang kedua, mengambil gambar produk tu dengan menarik. So kita perlu menggunakan, kalau kita nak ambil gambar produk, kita kena guna peralatan yang cukup lah. Contohnya kena ada lighting tu cukup, background dia cantik, kemas. So dengan itu gambar produk kita tu nampak menarik untuk kita pasarkan atau promotekan di media sosial. Contohnya WhatsApp, Instagram, Facebook dan lain-lain di media sosial. Okey, seterusnya kita boleh membuat website supaya memudahkan kita punya pelanggan untuk membeli. Kiranya pelanggan boleh je beli selain daripada, contohnya pelanggan boleh beli secara online. So kalau kita buat web kita sendiri, pelanggan tidak perlu susah payah untuk beratur untuk membeli. So dengan itu pelanggan akan rasa lebih mudah untuk membeli produk kita. Okey, yang keempat, kita perlu mempromosikan kita punya produk di media sosial. Apabila kita mempunyai tempat untuk berjual, strategi pemasaran produk perlu membuat, kiranya kalau nak lebih tarik lagi ramai pelanggan, kita boleh buat kat media sosial. So kiranya dia boleh menarik ramai lagi pelanggan lah. Kiranya luar Malaysia pun boleh beli kita punya produk. Yang terakhir adalah bekerjasama dengan menyediakan layanan yang baik. So kita sebagai owner produk, kita perlu berbudi bahasa
dengan pelanggan supaya pelanggan rasa selesa dengan kita. So dengan itu pelanggan rasa seronok untuk beli produk kita bukan sekali. So kalau dia rasa selesa, dia akan beli kita punya produk berulang kali disebabkan cara kita layan customer itu. Okey, itu je daripada saya. Terima kasih.